Ustaz, saya ada baca satu tulisan milik satu ketuahan Hizbut Tahrir. Dia menyatakan menggunakan satu kisah Bilal dengan Umar selepas penaklukan Syam. Umar pada masa itu dia tidak membahagikan harta rampasan perang. Bilal marah kepada Umar, kenapa tak bahagikan tu? Dia kata, kau nak bahagikan ataupun aku bahagikan dengan pedang tu. Hizbut Tahrir membawa kisah tersebut. Jadi macam mana cara faham tu? Bismillah. Dia soalan dia, golongan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir membawa satu hadis, satu athar yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab dan juga Bilal, di mana apabila berlaku satu peperangan pada zaman pemerintahan Umar, di sana ada harta rampasan perang dan Umar Al-Khattab tidak mahu membahagikan harta rampasan perang tersebut. Maka Bilal ibn Rabah berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar," disebut dalam perkataan dia, "la tuqassimannaha aw lanatadarabanna 'alayha bisayf." Maksudnya, sama ada engkau wahai Umar membahagikan harta rampasan perang ini ataupun kami, dia terjemah, depa terjemah. Maksud depa terjemah ni, geng Hizbut Tahrir terjemah, kami akan memerangimu dengan pedang. Sebenarnya terjemahan dia salah terjemah tu. Bahasa Arab tu ketak betul tu terjemahan tu. Terjemahan dia lanatadarabanna 'alayha bisayf, maksudnya kami akan berperang sesama kami. Kalau engkau tak bagikan harta tu, kami akan berperang sesama kami. Sudah. Okey. Itu satu salah pada terjemahan. Mereka nak menggunakan asar ini, riwayat ini untuk menyatakan harus kita mengingkari pemerintah walaupun dengan pedang. Itu je. Sebab mereka terjemah, kata mereka, "Wahai Umar, hendaklah engkau bahagikan atau kami perangimu dengan pedang untuk mendapatkan tanah ni." Terjemahan tu salah dari beberapa sudut. Pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam asar tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunan dia, disebut lanatadarabanna 'alayha. Mula-mula dia kata la tuqassimannaha, engkau wahai Umar bahagikan. Kemudian Bilal menggunakan lanatadarabanna 'alayha, iaitu yang bermaksud, dia panggil dalam bahasa Arab sirah mufa'alah, yang berkehendak kepada pertembungan, yang berkehendak kepada dua pihak, yakni saling, yang mana ia membawa maksud kami. Nun di situ, lana tadaraban 'alayha, yang mana ia membawa maksud kami akan saling berperang sama kami. Bilal tak kata lana tadarabannaka, kami akan memerangi kamu. Tak. Bilal kata kami akan berperang bersama kami. Yakni bila nak abang implikasinya, kalau sekiranya Umar tidak membahagikan harta rampasan perang tersebut, kesannya adalah kami akan bergaduh. Okey, itu satu salah terjemah. Kedua, tak apalah sekiranya benar terjemahan mereka pun, bagi Chan tak apa. Dalam bahasa Arab disebut lau salimnya jadalan, kalau sekiranya benar pengertian dan penjelasan mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian kena tengok. Pertama sekali, Umar ni bila dia kata aqifuha lil muslimin, aku tetap akan mewakafkan harta rampasan perang ini untuk manusia semua, aku tak mau bahagikan. Sahabat Nabi dia komen, Mu'adz bin Jabal dia komen kepada Umar, dia kata, "Wahai Umar, zaman Nabi SAW, Nabi membahagikan harta rampasan perang Khaybar. Nabi bahagikan. Pasal apa hang nak menyelisihi Nabi SAW?" Nampak? Ini faedah banyak dari episod ni. Ada sebahagian juga antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hafizahullah, beliau menggunakan hadis ini untuk menyatakan harusnya seseorang itu menyelisihi perbuatan Nabi dalam hal-hal yang telah ditimbang tara antara maslahah dan mafsadah. Itu pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan, sekali kita contoh lah yang tu. Sebenarnya perlu dilihat kepada banyak sudut. Cuma yang kita fadih yang ini. Jadi banyak contoh kan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila Umar kata, apa tujuan Umar dia nak wakafkan untuk semua Islam? Sebab
benda ni akan datang manfaat balik kepada semua orang Islam. Di zaman dulu dia ada, kita pernah dengar perkataan ufti atau jizyah. Jizyah kan? Jizyah ni kita terjemah Melayu mudah kita, ufti. Ufti ni kalau orang duduk tempat kita, hang kena bayar wang perlindungan kepada kami pasal hang duduk tempat kami. Jadi kalau tanah ini diwakafkan untuk semua orang Islam, semua orang Islam akan dapat manfaat daripada ufti tersebut. Tapi kalau dibahagikan untuk orang tertentu, dapat kat mereka je lah, hak orang lain tak dapat. Jadi Umar memikirkan maslahah. Hak ni dia panggil maslahah. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila Bilal berkata begitu kepada beliau, kata Umar, Allahumma kfini Bilalan. Ya Allah Tuhanku, memadailah engkau bagiku untuk mempertahankan aku daripada Bilal. Umar berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok apa yang berlaku. Adakah Bilal keluar perang dengan Umar? Keluar ke tak? Hak tu dia tengok. Dia pun ambil kata harus perang. Mana Bilal tak buat pun tentang Umar sekalian. Kalau sekiranya benar maksud Bilal adalah ingin memerangi Umar Al-Khattab, Bilal tak keluar. Bilal tetap mematuhi Umar dan Umar tidak mengubah tindakannya. Dia tetap bertegas dengan tindakan tersebut. Dia tak ubah. Tapi apa yang berlaku pada hari ini? Mereka ambil hujah perkataan ni, keluar daripada pemerintah, keluar dengan senjata dan sebagainya. Ini satu kesilapan dan kesalahan. Bilal walaupun disekiranya benar dia memaksudkan perkataan tersebut, tapi dia tak buat pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia tak buat pun. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya mereka tersalah dalam menterjemahkan hadis tersebut ataupun asar daripada tersebut. Wallahu a'lam. Satu lagi yang saya katakan faedah daripada asar ini berkenaan dengan kaedah dalam perkara yang berkaitan, hukum hakam yang berkaitan dengan siasah asy-syar'iyyah, iaitu tasarruful hakim hakim 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah, iaitu tindakan seorang pemerintah kepada rakyatnya berasaskan terikat dengan maslahah. Ini kaedah. Yakni pemerintah dia boleh bertindak sesuai dengan maslahat, tapi bukan rakyat. Tidak ada kaedah dalam agama ini, tuan-tuan dan puan-puan, membenarkan rakyat bertindak ikut suka berdasarkan maslahat mereka. Kalau macam tu, jenuh ada 27 juta orang, 27 juta ni ada maslahat dia pandang sendiri. Aku rasa macam ni. Kau ni pula aku rasa macam ni. Kau ni habaq benda ni bagus, kau ni habaq menara ni bagus, kau ni habaq menara ni tak bermanfaat. Ni masing-masing ada pandangan masing-masing. Kalau kita serahkan kepada mereka semua, hancur. Sebab tu dalam kaedah pemerintah dia boleh buat. Umar Al-Khattab bukan benda tu saja dia buat. Di zaman semasa Hudzaifah ibn Yaman nak kahwin dengan wanita Al-Kitabiyah, wanita daripada kalangan Ahlul Kitab. Dalam Islam kita boleh kahwin dengan Ahlul Kitab. Tapi zaman Umar Al-Khattab memerintah, Umar tak bagi Hudzaifah kahwin dengan wanita Yahudi. Pasal apa? Kata Umar, kerana maslahah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menghalalkan wanita-wanita Ahlul Kitab kepada orang Islam. Tapi Umar tak bagi. Pasal apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maslahah. Apa maslahahnya? Sebab takut sekali lagi wanita Yahudi ni dia balik menceritakan tentang strategi umat Islam kepada tempat. Dan takut pada ketika itu wanita-wanita Arab yang makin banyak tak ada suami. Dan takut wanita Arab pada ketika itu berasa dia wanita cantik sampai nak pergi cari orang lain. Itu yang dibahas pada ayat ini. Begitu juga at-tas'ir, meletakkan harga bagi pemerintah. Asalnya dalam Islam Nabi larang pemerintah letak tetap harga barang. Kita pada hari ini harga ayam ada harga tetap, harga kawalan. Harga apa lagi? Tepung, gula, petrol, semua harga kawalan. Tak boleh kita pergi buat ikut suka harga ayam. Aku nak buah ayam aku mahal lagi. Tak boleh. Hang buatlah ayam organik ke tak organik ke. Nama kata jual dekat pasar borong, dekat apa tu, Selayang tu, dia kena sama harga. Dia dalam apa ni, sukatan ataupun hak-hak yang tertentu. Pasti apa boleh, tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab berbeza iman orang dulu dengan iman orang lain ni. Maslahah. Pasti kalau kita buka benda ni, orang dulu tak apa dapat amanah. Zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in berniaga, amanah, Nabi amanah.
mai zaman lah ni tuan-tuan dan puan sekalian, lepas dah butuh mampu. Hak yang duk kawan-kawan ni pun dia sembunyi minyak tak sama-sama. Sembunyi gula, sembunyi yang ni, sembunyi yang ni. Jadi ini dia panggil tasarruf al-hakim. Tindakan seorang pemerintah tu dia boleh lakukan kerana maslahat. Tapi bukan serah maslahat ni kepada rakyat untuk menilai. Kalau rakyat untuk menilai, macam-macam rakyat tu ada, macam-macam penilaian. Wallah